أحسستم أنما خلقناكم عبثا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية والرحمة والبركة والتوفيق والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud pada hari yang tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya penuh dengan kesejahteraan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Asy-Syu'ara ayat 8-89. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, yang dikasihi, yang berbahagia Al-Fadil Tuan Nazir Masjid Abdullah bin Zubair ataupun Masjid UDM Kuala Lumpur dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid, dan yang dihormati, yang dikasihi Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam yang bertugas pada hari ini, termasuklah imam-imam yang lain, Tuan Bilal dan seluruh kehadiran para jamaah yang bersama pada hari ini, sama ada yang jauh yang dekat di kalangan para jamaah Masjid Abdullah Zubair dan sekitarnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan waktu tengah hari sesaat ada yang di rumah bersama keluarga, ada yang sedang menguruskan perniagaan di lokasi kedai atau restoran, pejabat dan seumpamanya,
Ada yang sedang bekerja di luar sana, di pejabat dan juga di luar daripada pejabat. Ada yang sedang berniaga, ada yang sedang santai bersama keluarga. Alhamdulillah. Termasuklah yang sudah bersiap sedia untuk hadir ke masjid menunaikan solat zuhur berjemaah kejap lagi. Moga-moga kesemua kita insya-Allah dalam keadaan yang penuh dengan keselamatan, keamanan dan keimanan, dan kita sentiasa di bawah jagaan dalam pemeliharaan dan diberikan Allah hidayah yang akan membawa kita ke jalan yang selamat, ke jalan keimanan, sesuai dengan ayat dibacakan tadilah di surah Asy-Syu'ara 89, di mana Allah letakkan prasyarat utama bagi siapa yang berjaya di hari akhirat, iaitulah illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh kesejahteraan. Hati yang beriman, hati yang bertakwa, hati yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Hati yang diwarnai dengan ilmu, hati yang dicahayakan dengan iman dan takwa, hati yang penuh dengan pahala dan seumpamanya. Jadilah di antara orang yang Allah sebut sebagai orang beruntung, berjaya di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Ini di antara perkara yang kita sentiasa peringatkan diri kita masing-masing, kerana hakikatnya kalaulah tidak diperingatkan hukum-hukum ataupun hal sebegitu dalam urusan hidup beragama, kita akan berada dalam keadaan lupa dan lalai, leka terhadap ilmu dan iman. Itu yang kita paling takut. Dan bila kita lalai, leka, lupa terhadap nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, pastilah kita akan memiliki ataupun kita akan berada di jalan yang menyusahkan kita daripada alam kematian kita hadapi sampai ke alam kubur, alam barzakh, alam mahsyar. Semuanya tidak mungkin menyelamatkan kita. Jadi saya kira sebagai muqaddimah kepada pertemuan pada tengah hari ini dalam siri ataupun dalam program yang dianjurkan pihak Masjid Abdullah Zubair dinamakan Kapsul Rohani. Nah, itu namanya program dinamakan Kapsul Rohani. Disiarkan jam 12 tengah hari hingga jam 2.45 tengah hari oleh pihak masjid, dan saya mengambil peluang pada pagi ini. Maka muqaddimah saya tadi saya kira lebih kepada untuk tazkirkan diri saya atas tajuk kita ini ialah peringatan buat mukmin. Itu tajuk kita hari ini ialah peringatan buat mukmin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya akan cuba untuk bercakap step ke step daripada satu situasi situ yang lain, langkah demi langkah, untuk kita dapat melihat di penghujungnya nanti apa yang patut kita ambil sebagai peringatan bersama dalam usaha kita untuk melayakkan kita mendapat husnul khatimah dalam hidup, mendapat redha berkat daripada Allah Azza wa Jalla, mendapat hidayah yang berterusan, dan akhirnya kita berada dalam keredaan yang abadi sejati sampai kita bertemu dengan Allah. Itu penghujungnya. Ialah kita kira bagi satu peringatan bersamalah. Bukan bermakna saya terbaik untuk berikan pencerahan dan kupasan tajuk yang ada, tetapi dalam semangat. Sebab dalam agama ni, satu di antara semangat yang kita kena tanamkan ialah semangat untuk kita at-tanasuh, iaitu semangat untuk kita nasihat menasihati sama kita, tegur menegur, bimbing membimbingi, ingat mengingati. Itu di antara semangat dalam agama yang tidak boleh terpisah langsung daripada kehidupan kita seharian. Ya. Selamat datang kepada rakan kita dah mula masuk, Puan Lela daripada Sabah, ya, jauh di sana. Terima kasih kerana bersama saya tengah hari ini. Bahkan seluruh para online, para rakan online kita lah, khas daripada Masjid Abdullah bin Zubair daripada Kuala Lumpur, ya. Al-Fadhil Ustaz Zamri Syafi'i selaku timbalan pengurusi ataupun timbalan nazir, timbalan pengurusi masjid, insya-Allah. Baik. Apa yang saya nak kaitkan ialah bahawa bila kita ada semangat at-tanasuh dalam agama, kita seolah-olah sedang membuka satu
ruang kebaikan. Itulah yang diperingatkan oleh para alim ulama kita salafun salih. Dari antara di kalangan mereka yang pernah ucapkan satu ucapan ringkas padat ialah Hatim Al-Asam, seorang tokoh di kalangan ulama tabi'in yang menyatakan bahawa setiap saat bila bercakap tentang nasihat menasihati sama kita seolah sedang membuka jalan luas di hadapan kita yang pada mulanya sempit. Bila ada unsur nasihat, menasihati, bimbing, membimbingi, ingat-ingati, kita seolah sedang buka highway yang luas. Yang asal satu lane, 2 lane, sekarang dah jadi 4, mungkin 6, 7 lane. Contohnya lah, itu ibarat highway. Asalnya mungkin 2 lane saja, 1 lane. Sempit sangat-sangat, tapi bila nasihat itu diberikan, seolah kita sedang membuka lane-lane yang lain. Mungkin sampai 4, 5, 6 lane. Jadi kalau sebuah highway tuan-tuan, dah ada 6, 7 lane, 8 lane, maknanya kelancaran tu saya rasa terlalu baik sangatlah. Perjalanan yang biasa kalau 2 lane 5 jam, mana kalau ada 6, 7, 8 lane, perjalanan mungkin separuh daripada tempoh 5 jam, mungkin 2 jam. Setengah, 2 jam, kita sampai ke lokasi. Sebab lane-nya luas. Banyak, iaitu ibarat kita lah. Maka dalam hidup ini begitulah realiti kita. Bila nasihat diberi, bimbingan disampaikan, teguran disampaikan, maka hati orang yang dalam keadaan sempit akan mula terbuka. Hati manusia yang dah mula sakit akan mula sembuh. Hati manusia dalam keadaan begitu hitam pekat dengan dosa akan mula bercahaya. Hati manusia yang dalam keadaan dah mati akan mula hidup. Sebab apa? Nasihat, bimbingan sampai kepadanya. Jadi seolah lane highway tadi dah banyak lane, perjalanan kita lebih singkat daripada 5 jam, mungkin 2 jam. Ataupun 2 jam, setengah jam saja. Jadi saya kira ini satu contoh yang real lah, yang kita kaitkan tajuk kita hari ini, peringatan buat mukmin. Baik. Semuanya itu juga, saya kira dalam kesempatan pada kali ini, lebih terarah saya nak fokus kepada kaifa, bagaimana kita nak membina sebuah kehidupan yang sejahtera sebagai seorang mukmin. Baik. Kalau saya cuba semak dalam satu hadis Nabi SAW, ya, disebutkan oleh Nabi bagaimana satu peringatan menarik ialah tentang persoalan umur kita, usia kita. Dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan, ada seorang sahabat tanya Nabi SAW, ayyun nasi khairun ya Rasulullah? Manakah orang yang terbaik di antara kalangan manusia ya Rasulullah? Soalan yang cukup menarik, sebab sahabat ini cuba nak mencari satu jawapan yang telus, yang mulus daripada Nabi tentang siapa orang terbaik di kalangan manusia. Soalan cukup menarik. Bila Nabi ditanya oleh sahabat tentang ayyun nasi khairun, siapakah orang paling terbaik? Nabi jawab, Nabi sebut dengan bahasa ringkas, padat, makna lagi tersirat, sebab apa tersurat. Iaitu, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Iaitu orang yang dalam keadaan umurnya Allah beri, maka elok ibadat dan amalannya. Tengok tuan-tuan ya. Nabi sebut, man tala umruh, siapa Allah beri umur kepadanya, panjang usianya, wa hasuna amaluh, dan elok ibadatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Amalannya baik dan sempurna dalam usia yang ada. Tidakkah ini suatu peringatan yang begitu menarik, begitu tuntas daripada Nabi tentang persoalan umur dengan amalan, persoalan hidup dengan amalan, persoalan usia dengan amalan. Nabi kaitkan amalan dengan usia. Ini satu naraca penting, sebab kita dalam hidup ini tanpa usia, kita tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi kerana kita ada usia lah, kita boleh bersolat, kita boleh berderma, kita boleh bertasbih, kita boleh buat kebajikan, kita boleh ke surau, kita boleh tolong orang, kita boleh bangun tahajud, kita boleh buat ibadat, kita boleh buat yang sunat, yang wajib, kita boleh bersantai keluarga. Kerana usia. Cuma usia tak ada, maka kita mati. La syait, tak ada apa dah kita.
Betul lah, mesti kita ada sekarang pun, kalau kita meninggal, terputus segala-gala urusan kita dengan dunia. Jadi Nabi kaitkan usia dengan amal. Nabi kaitkan umur dengan amal. Man tala umruhu wa hasuna amalu. Siapa Allah beri umurnya panjang, baik pula ibadahnya. Jadi ini satu neraca penting yang nak membuktikan bagaimana seorang mukmin yang benar-benar beriman, dia tidak akan sia-siakan, dia tak akan sia-siakan dan lalai dalam nikmat usia yang Allah beri. Apalagi dalam usia yang sihat. Dalam usia yang sihat ni tuan-tuan, kita boleh buat serba-serbi lah. Ya. Kalau usia ada tapi tak sihat, usia ada tapi tak sihat, uzur pun serba-serbi tak boleh buat. Tapi kalau usia ada, sihat, serba-serbi boleh buat. Apa saja boleh buat. Maksud saya ialah ibadat lah. Tapi kalau usia ada, tak sihat, serba-serbi terhalang. Jadi, kita boleh nampak tu. Nikmat usia ini, sesuatu yang besar harganya, sebab dia ruang kepada kita untuk dapat 1001 nikmat pahala, kebaikan, keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Amat malang mengecewakan. Saya termasuk bercakap tu saya, kalau kita dalam usia ada, kita habiskan usia dalam perkara yang lalai, lara, melupakan Allah Azza wa Jalla. Amat malang. Kita nak bayar dengan apa harga yang kita ada. Nikmat usia kita miliki, tuan-tuan. Kita tak boleh nak undur. Dah berlalu 1 jam. Nak ambil balik tak ada dah. Kita tak boleh nak ambil balik usia yang dah berlalu 1-2 hari lepas. Usahakan saya lepas jam lalu pun tak boleh ambil balik dah. Ia akan terus berjalan. Usia dia akan terus berjalan. Dan kita dengan umur ni, kalau ikut kepada falsafah agama, bukan kita makin panjang tempoh hidup, kita makin pendek tempoh hidup kita. Usia kita berjalan dengan maksud kita makin singkat tempoh usia kehidupan kita. Makin singkat. Dari hari ke hari, maknanya umur kita makin singkat, makin nak sampai ke penghujungnya. Allahu Akbar. Berapa ramai kalangan kita yang fikir macam tu. Saya mungkin tak fikir, kecuali yang ceramah ni fikirlah. Lepas ceramah tak fikir dah. Berapa ramai kita yang fikir macam tu. Bahawa usia aku dari hari ke hari yang bertambah angka, tapi hidup aku makin singkat tempohnya untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Tunggu masa saja. Itulah sebabnya saya kaitkan tadi, Nabi sebut satu di antara orang beruntung berjaya, siapa yang baik, Allah beri umur, baik ibadatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tekankan sangat, sebab hari ini, mungkin kalau kita yang merasa kekecewaan, ala huznin syadidin, maknanya kekecewaan yang parah. Kenapa? Kerana dia cuba recall balik sejarah hidupnya, dia alpa, dia cuai, dia gagal dalam urusan iman, amal, ibadat dalam usia yang Allah beri. Ketika mana? Muda-muda dahulu. Ketika sihat walafiat. Bila sampai tahap peringkat umur dah meningkat, kekuatan fizikal pun tak seberapa mana, dia mula insaf. Dengan maksud dia mula menangis. Kenapalah saya tak banyaklah, tak belajar, tak mengaji, tak buat kebaikan, tak buat pahala. Kenapa? Dia tanya siapa? Ini soalan tanya siapa? Tanya dia sendirilah. Tapi jawapannya tak ada juga. So apa? Jawapan kalau tanya sendiri, jawapannya penyesal je lah. Oh, rugi aku, rugi. Jadi sebab itulah kita diajar oleh agama supaya memahami konteks usia masa dengan penghayatan ilmu agama. Satu, Nabi SAW peringatkan kepada kita untuk kita rebut 5 perkara sebelum tiba 5 yang lain. Makasih kepada Ardina. InsyaAllah kita berkongsi ilmu. Ya, mudah-mudahan ini merupakan program santapan rohani daripada anjuran Masjid Abdullah bin Zubair daripada Al-Fadhil Ustaz Zamri Syafi'i. Saya pun tak apa Ustaz Zamri timbalan pengusika atau imam, ya, saya tak pasti, tapi beliau tenaga penting masjid. Jadi kita doakanlah usaha Masjid Abdul Zubair terus dirahmati Allah, dan yang penting kita yang hadir dapat ilmu. Saya pun dapat ilmu, bercakap tentang keimanan, dan tuan yang mendengar pun dapat ilmu sebalik apa yang penceramah bicarakan. Saya termasuk saya dan orang lain lah. Jadi ini antara nikmat bersama. Kita berkongsi baik. Suatu Nabi SAW ingatkan kita supaya rebut 5 perkara sebelum datang 5 yang lain. Antaranya kata Nabi apa dia, tuan-tuan? Antaranya ialah tentang kita punya
kehidupan belum kematian. Hayataka qabla mautika. Waktu hidup kita belum datang kematian. Termasuklah nikmat sihat belum sakit. Sihataka qabla saqamika. Waktu sihat kamu belum datang sakitnya kamu. Nabi kaitkan soal umur dalam konteks usia, dalam konteks hidup dengan mati, dan konteks sakit dan demam. Sakit dan sihat. Belum sakit, nikmat sihat gunalah sebaik-baiknya. Jadi nampak tuan-tuan, saya nak turun ke level sebab apa? Sebab bagi saya bila tajuk kita peringatan mukmin, kita nak turun ke level itu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menarik hadis ini daripada Imam At-Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda kepada kita satu hadis yang sekira menarik, sangat menarik. Apa kata Nabi sallallahu dalam hadis ini? Kita dengar baik-baik hadisnya. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjala fa syarru ghaibin yuntazar aw as-sa'ata fa as-sa'atu adha wa amar." Hadis daripada Abu Hurairah, riwayat daripada Al-Imam At-Tirmizi. Nabi bertanya kita dengan satu soalan. Apakah kamu nak tunggu sampai kepada kamu beberapa perkara? Sedangkan kamu ada masa beribadat, ada masa jaga usia umur, ada masa untuk tingkatkan iman, jaga kehidupan supaya dihiasi dengan iman taqwa, jaga. Badiru bil amal, segera kepada beramal, kata Nabi. Ataupun kamu nak tunggu sampai satu ujian datang kepada kamu. Apa dia ujian itu? Nabi sebut sekurang ada 7 ke. Tengoklah 7 atau 6. 7 ujian datang kepada kamu. Nak tunggu yang tu ke, kata Nabi? Datang satu saat kamu jadi fakir miskin yang kamu dilupakan orang. Kamu diuji Allah dengan fakir, miskin, dan kamu mula dilupakan orang. Ini kenyataan, tuan-tuan. Kita pada masa kita berharta, orang seronok dengan kita. Kita pada masa duit ada, orang rapat dengan kita, tuan-tuan. Ya, baik siapa pun, kita tak kira dalam keluarga pun. Ya, kalau kita berduit, kita beruang, bukan beruang, beruang itu binatang, beruang. Kita berada, dan keadaan duit ada, rezeki banyak. Orang tak lupakan kita. Tapi boleh jadi kita dah miskin, fakir, monsian, kita dilupakan orang. Orang tak peduli pun kita. Bahkan orang cuma padam muka. Allahu Akbar. Ini kita takut berlaku, boleh berlaku. Sebab kita mungkin lalai. Ketika kita ada harta, kita lalai untuk tolong orang, untuk sedekah, bayar zakat, nak berderma. Akhir Allah cabut daripada kita kekayaan, Allah beri kemiskinan. Pada masa itu boleh jadi kita orang lupa lalai. Orang tak peduli dah. Orang tak tengok pun. Bahkan orang cemuh kita padam muka. Dulu kaya, sekarang miskin. Tengok, contohnya. Kan teruk kita pada masa itu. Sedangkan pada masa kita dah kehilangan segala-gala. Nak harap orang, tapi orang monsian. Melupakan kita. Ini satu hadis yang bila kita renung hadis ini, Nabi tak berdusta. Nabi bercakap benda yang realistik. Benda berlaku tengah masyarakat. Berapa ramai orang fakir yang dilupakan. Orang tak betul tak kisah. Makin miskin. Bukan harta miskin saja, jiwanya makin sakit, makin sakit. Kita nak berlaku pada kita. Jadi yang pertama Nabi sebut, apa kamu nak tunggu sampai tahap kamu jadi fakir yang dilupakan, ataupun kamu jadi seorang kaya yang mutghiyan, kaya melampau batas. Pada masa itu duit banyak, rezeki banyak, tapi kamu dah tak nampak kebaikan, tak nampak dah sedekah derma ni, sebab kamu dah diliputi oleh kekayaan yang menjadikan kamu hitam pekat jiwa kamu. Tak nampak dah nak tolong orang, tak nampak nak bantu orang, tak nampak zakat derma, tak nampak. Sebab kamu jadi orang kaya yang melampau, mutghiyan, kaya yang telah menjadikan kamu tertutup pintu hati kebenaran. Tuan-tuan, ini satu di antara ancaman juga ni. Bila kaya melampau sampai tahap tak nampak jalan-jalan kebaikan, kan dia bangga dengan duit, harta dia punya, dia cari, dia pandai cari, maka dia akan pelekehkan urusan-urusan agama. Kenapa saya nak derma? Kenapa saya bayar zakat? Kenapa saya nak sedekah orang dengan harta saya? Ini tahap ni, tuan-tuan, bahaya. Ketika itu hati kita mungkin makin sakit, makin menderita, makin hitam, makin pekat kehitamannya, makin rosak, makin berkarat. Sebab kekayaan kita telah menipu kita. Kita diselubungi, kita ditipu oleh kekayaan kita.
Tunggu macam tu ke tuan-tuan? Jangan tunggu kekayaan melampau. Kemudian Nabi sebut, apakah kita nak tunggu sampai tahap maradan mufsidan? Kita uji Allah sakit yang membinasakan kita. Sakit yang kita mungkin tak boleh bergerak lagi dah. Sakit yang kita tak mampu nak buat apa lagi dah. Terlentar, bercakap pun tidak, minum pun tak boleh masuk minuman. Suara, kenal orang pun tidak, terlentang. Sakit yang melampau. Nak tunggu macam tu kita nak beribadat tuan-tuan. Nak cari usia, nak cari kebaikan. Nabi tanya macam untuk jadi kita lebih memahami bahawa benda ini mungkin berlaku pada kita. Sakit yang merosakkan. Maksudnya sakit yang menghalang kita daripada benda-benda buat kebaikan amal soleh. Kita dah tak ada apa lagi dah. Sakit kita, sakit yang menunggu maut ataupun lebih parah lagi lah. Nak buat ibadat tak mampu. Usahakan nak ke masjid, nak bangun solat, tak mampu dah. Kekuatan fizikal dah Allah tarik daripada kita. Ini satu di antara peringatan. Kemudian Nabi sebut kepada kita, au haraman mufannidan. Jadi kamu orang yang nyanyuk, yang kamu orang tak kisah dah. Nak tunggu satu ke? Kita jadi orang nyanyuk dah, keadaan keluarga kita pun tak ada siapa kisah. Duduk dekat penjuru dinding tu lah, makan berak kat situ contohnya. Masa orang beri, makan, orang tak beri, macam tu lah. Kita bercakap pun macam budak umur 10, apa ni, umur 5 tahun. Umur 80 contohnya. Nyanyuk yang melampau. Yang menyebabkan orang tak seronok dah. Orang tengok pun tak ada harga dah kita. Allahu Akbar. Ini semua ni tuan-tuan, Nabi sebut sebagai peringatan. Apa kita nak tunggu sampai tahap tu, dah nyanyuk, orang dah lupa kita bahawa kita nak beribadat? Tuan-tuan, nyanyuk ni sebenarnya kadang-kadang bila berlaku kepada kita, bahawa kita minta Allah jauhkan nyanyuk lah sebenarnya. Kita yang ada usia lagi ni, satu doa kita minta Allah SWT supaya jangan kita jadi orang yang nyanyuk. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajz wal-kasal wa a'udzubika min ghalabati dan rijal. Ada satu-satu perkataan, ya. Tak terjemah Melayunya, ya Allah, aku tak nak aku ni dibalikkan usia aku sampai nyanyuk. Tak nak, ya Allah. Kita minta kepada Allah SWT supaya akhirnya nyanyuk tidak membebankan kita sampai tahap kita tak, orang peduli lagi dah. Orang tak kisah. Bahkan orang tak peduli langsung, macam seorang kanak-kanak yang bercakap pun telo, bercakap pun tak betul, otak pun tak berapa nak jelas. Tuan-tuan, inilah satu cabaran sebenarnya. Takkan tunggu masa tu kita nak beribadat. No, tak ada apa dah. Atau kata Nabi, au mautan mujizan, atau kamu nak tunggu mati yang mengejut. Tiba-tiba meninggal dunia tanpa sempat buat apa ibadat. Mati mengejut. Setiba-tiba nak tunggu masa tu ke? Pasti tidak, tuan-tuan. Kemudian nak tunggu Dajjal datang. Dajjal muncul bagi kita nak beribadat. Oh, datang Dajjal baru nak cari Allah, nak buat kebaikan. Nak tunggu Dajjal datang ke? Ataupun Nabi kata nak tunggu kiamat datang, awisah, tunggu kiamat datang nak beribadat. Tak mungkin. Mustahil. Dah kiamat lah, nak buat apa lagi? Kata Nabi, inilah peringatan aku pada kamu supaya kamu insaf, badiru bil amal, supaya kamu bersegera dengan amalan. Jadi fokus dalam hadis ini jelas tuan-tuan untuk membetulkan balik cara hidup kita supaya kita ada nilai kekuatan iman, ilmu dalam hidup dan bukan jadi maksud macam tadi. Tua yang dilupakan, kaya yang melampau, dalam keadaan fakir yang orang tak nak tengok kita lagi, dalam keadaan kematian mengejut, dalam keadaan nyanyuk yang orang tak peduli kita, tak nak kita tunggu Dajjal datang. Ini semua bukan tempoh yang kita boleh letak dalam hidup, aku nak buat ibadat. Bila berlaku tak boleh. Sebab itulah badiru kata Nabi, segera. Jadi hadis tadi bagi saya penting. Yang pertama tadi kan daripada Abu Hurairah, daripada riwayat Al-Imam riwayat tadi. Yang pertama tadi iaitu hadis tentang siapa orang paling terbaik. Kata Nabi, orang yang ada usia Allah beri amalnya baik. Jadi dalam maksud yang lain, Nabi nak ajar kita supaya hargailah nikmat usia kamu ada. Patutlah kita kena seolah kita sedang mencetak. Saya guna perkataan untuk mudah fahamlah. Cetak ni kita tahu chop lah, chop. Cetak tu, chop apa? Cetak apa ni nota ke dengan dakwat yang kekal. Kita cetak baju kita dengan lambang tu, cetak, melekat.
Kita nak cetak kita punya amalan dalam usia masih ada. Sebanyak-banyak cetakan dengan amal soleh dalam tempoh masa usia masih ada. Ini peringatan buat orang beriman. Sebab penyesalan an-nadmu ni tuan-tuan, kalau ikut kepada pandangan Imam Al-Ghazali rahmatullah, merupakan suatu perkara yang tidak pernah ada keuntungan sama sekali. An-nadmu, penyesalan ini. Penyesalan ini mungkin satu ketika perlu dan kita ada hak untuk menyesal. Tetapi bila ada penyesalan yang melampau dalam satu perkara, tak ada guna lagi dah. Menyesal kerana tak ilmu, menyesal tak beribadat, menyesal tak istighfar, menyesal buat maksiat sampai tahapnya terlemas maksiat. Pada masa menyesal ni tak ada harga dah. Sebab tu an-nadmu, penyesal ni sepatutnya berlaku belum kita buat sesuatu amalan. Kita fikir macam tu. Kalau aku buat yang ni, rosak iman aku. Tu penyesalan yang mutlak tu. Kalau kau buat benda ni, dosa besar ni. Kalau aku buat benda macam ni, Allah murka. Itu penyesalan patut ada. Kita seolah menyesal, belum buat. Kalau aku buat kerja ni, maksiat ni, dosa besar. Allah murka. Kalau aku buat benda ni, hilang berkat hidup. Nampak tuan-tuan? Penyesalan ketika itu penting. Bukan selepasnya. Sebab kalau lepasnya, kadang-kadang penyesalan kita, penyesalan yang sifatnya tak lengkap, boleh menghantui kita balik. Sebab ada orang menyesal, kemudian kembali, buat balik dosa-dosa dia buat sebelum ni. Dia kembali buat. Sebab penyesalan tak cukup kuat. Baik. Satu. Yang keduanya, hadis Nabi ditanya oleh sahabat yang sama. Dah kalau begitu Rasulullah, orang paling baik usianya dihiasi dengan amal soleh, siapa pula orang yang paling syarr? Ayyun nasi syarrun ya Rasulullah, siapa orang paling buruk sekali dalam hidup ini? Yang paling buruk. Syarrun makna jahat lah. Syarrun terjemahnya ada jahat yang tidak elok. Perangai buruk, akhlak buruk, dan hidup yang tak ada kekuatan iman agama. Penuh kepalsuan, hatinya mati dan seumpamanya. Syarrun. Siapa orang paling buruk kalangan kami? Jawab Nabi SAW, syarrun nasi man tala amruhu fasa'a amaluh. Orang paling buruk antara kamu ialah orang yang Allah beri umur kepada tapi jahat amalnya, buruk amalnya. Nabi sebut perkataan yang begitu jelas dan real. Orang paling jahat antara manusia siapa? Orang yang buruk amalnya dalam usia Allah beri kepadanya. Allah beri usia tapi dia hidup dengan maksiat, lalai, lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang paling buruk. Tuan-tuan, tidakkah ini suatu lagi peringatan di samping yang tadi kebaikan, sekarang Nabi sebut tentang kejahatan. Sebab maksiat atau kejahatan, tuan-tuan, as-sayyi'ah ni, ataupun az-zambu, dosa, ataupun al-kabirah, dosa besar ni, selama-lamanya dia tidak pernah menjadikan kita lebih tenang, lebih bahagia dan lebih ceria dalam hidup kita. Itulah dosa ini, kalau ikut kepada falsafah dalam agama, dia akan merosakkan nilai-nilai kehidupan beragama kita. Hati tak tenang, jiwa tak lapang, hidup bersah gelisah, pemikiran kita pun berserabut. Nampak saja keburukan kita daripada kebaikan kita buat. Keburukan kita nampak dalam minda kita. Itulah orang yang hidup dalam kejahatan, sebenarnya kita tak nampak dia hidup kebahagiaan. Walaupun dia buat maksiat begitu rupa, nampak begah, nampak bahagia, tapi tidak. Sebab orang buat maksiat, dia akan dihantui oleh perasaan tidak selesa, tidak tenang, tidak bahagia dan tertekan. Ini antara situasi bagi orang yang buat maksiat, dosa kepada Allah. Dia tak akan alami ketenangan. Yang dia akan berlaku ialah jiwa tak tenang, hati tak rileks dan dia tertekan. Itulah satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Asy-Syams, Allah sebut kepada kita apa dia? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini saya suka bawa setiap kali dalam mukadimah ceramah saya. Sebab ayat ini ayat realistik. Ringkas pada Allah sebut kepada kita apa dia? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah, mengecewalah orang-orang yang mengotori. Dassaha, mengotori jiwa raganya. Tengok Allah sebut terang-terang. Beruntung orang yang bersihkan jiwa raganya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Dassaha, merugi dan tidak beruntung sama sekali. Ayat ini tuan-tuan, satu ayat yang begitu sekali penting untuk kita masukkan dalam jantung hati kita. Supaya apa? Tak mudah terjebak dengan kejahatan tadi.
tak mudah terjebak lemas dalam laut kejahatan, kemaksiatan kepada Allah SWT. Dosa yang tak pernah padam, dosa yang tak pernah kering. Dalam bahasa airnya tak pernah kering, dosa yang tak bertepi. Ada saja, itu kita tak nak, tuan-tuan. Sebab itulah dosa ini satu bebanan bagi orang beriman pada Allah SWT. Dosa satu bebanan bagi orang beriman. Bagi orang tak beriman, dia tak ada rasa apa. Relax. Dosa bagi dia minuman air macam minum air teh tarik ya. Dan jiwanya tak rasa apa, tak tekan. Tapi orang beriman, dosa dia buat hatinya tertekan, jiwanya semacam ada something yang tak kena. Berfikiran dalam hidup dalam keadaan tak berapa tenang. Walaupun nampak tenang, tak tenang jiwanya. Sebab dia akan terikat dengan dosa tadi. Benar. Ini satu rezeki sebenarnya. Sebab kalaulah kita dalam keadaan dosa kita buat, kita tak rasa apa, itu bahaya. Kalau bahasa mudahnya, dah mati rasa, dah mati hati. Ya? Bukan mati pucuk lah. Ya? Mati pucuk lah cerita. Mati hati, mati rasa, mati perasaan, mati agama, mati ilmu, mati iman, mati segala-gala mati. Dalam maksud, dia telah kematian hati jiwanya, belum nyawa diangkat Allah Azza wa Jalla, dia telah mati. Dia hanya hidup sebagai kerangka manusia. Kalau dalam bahasa orang sebut sekarang, saya pernah baca, dia kata Pak Hamka, seumpama mayat hidup. Pak Hamka ketika dia bercakap tentang orang yang hilang iman, tak kuat agama, bahkan hidupnya dah jauh pada Islam dan iman, bahkan hidup kemaksiatan, orang ni kata Pak Hamka seumpama mayat hidup. Kita tak boleh faham, mayat tak patut, tak hidup lah kan, matilah. Tapi istilahnya, mayat maknanya orang dah tak apa dah. Tetapi orang ni hidup lagi, bernyawa, tapi dia macam mayat dah. Ilmu tak masuk, agama tak masuk, Quran tak masuk. Seolah dia mayat tapi hidup. Itu istilah Pak Hamka. Jadi bila kita renung balik, betul lah. Seumpama kita ni mayat hidup, harga tak ada dah. Kalau mayat, harga tak ada dah. Menjunam jatuh, tuan-tuan. Mayat ni harga tak ada. Sebab tu orang nak ke bumi segera. Meninggal jam 10 pagi, 3 petang ke bumi lah. Siapa nak simpan sampai 2-3 hari? Sebab tu mayat ni tak kira siapa pun. Mayat ayah kita, mak kita. Apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Ialah kita akan terus simpan segera. Meninggal 10 pagi, kira-kira pukul 3-4 petang, kita kebumikan. Dengan proses mandi, kafan, solat. Dalam 5 jam, 4 jam kemudian, simpan dah dalam tanah. Maksudnya ke bumi lah. Tak ada orang nak simpan sampai 3 bulan. Jadi kalau nak simpan mayat 3 bulan, tu karut je. Itu ada ilmu yang tak betul lah tu. Bukan 3 bulan, 3 hari tak simpan. Sebab tu mayat ni tak ada harga dah. Walaupun dia masa hidup berharga. Pangkatnya tinggi, nilai harta pun banyak, kaya melimpah ruah. Tapi bila meninggal saja, orang tak akan simpan mayatnya, jenazahnya lama-lama. Segera dikebumikan. Betul tak? Ini benda-benda macam ni nampak simple, tapi kalau kita tak fikir, ya. Terima kasih Ustaz Zamri Syafi'i, ya, Ibnu Syafi'i. InsyaAllah mudah-mudahan sampai mesej kapsul online kita pada hari ini, insyaAllah. Walaupun tak banyak, sampai kepada rakan jemaah kita, insyaAllah. Saya ada masa 5 minit lagi, insyaAllah. Saya akan tamatkan 24.5 menghormati waktu diberi pada saya. Cukuplah 45 minit, cukup, insyaAllah. Ada 6 minit lagi, insyaAllah. Tamatkan 6 minit lagi. Baik. Kita masih bincang tajuknya apa? Peringatan buat mukmin. Ini hati ke hati baik. Jadi maksud saya tadi ialah, bila orang tu dinama mayat hidup, tak ada harga, tuan-tuan. Takkanlah kita nak jadi mayat hidup. Kita nak jadi insan hidup. Dengan fizikalnya hidup, hati pun hidup. Amal menghidupkan hati. Ibadat menghidupkan jiwa. Dan ibadat menghidupkan kehidupan kita. Ini yang kita nak ambil. Baik. Itu satu perkara. Yang keduanya ialah, dalam urusan kita beragama ni, bismillahirrahmanirrahim. Dalam tajuk peringatan buat mukmin, kita kena ingat bahawa dalam hubungan kita dengan agama, dengan iman ini, ada satu proses yang saya cuba untuk cermati, amati dan perhati dalam kesempatan hari ini, bahawa kita dalam hidup beragama ni, tuan-tuan, kita nak bila sampai satu tahap, satu masa, nilai keimanan kita, nilai yang tak merodom. Saya sebut bahasa mudahnya, nilai iman kita tak turun-turun nilainya. Sentiasa meningkat nilai iman kita. Maksudnya, iman kita dalam nilainya tetap naik dan tak pernah turun sahamnya.
Apa cerita ni? Ya. Kita fikir macam itulah. Betul, salah satu di antara sendi penting bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla ialah macam mana dia akan sucikan hartanya dengan cara-cara agama. Sebab berkasih saudara Asman Ma'rus, ini sahabat saya ni, ya, yang banyak buat kerja di Ulangat dalam isu-isu apa Asman, isu-isu apa ni, mikrofon, ya, dan isu-isu audio system lah. Boleh hubungi Asman lah kalau nak dapatkan audio system terbaik di sebuah masjid dan seumpamanya. Baik, Asman Ma'rus. Baik. Saya nak kaitkan tadi bahawa untuk kita jadikan nyawa kita ini, hidup kita ini ada nilai bertambah-tambah, bukan mengurang, walau kita dah meninggal. Satunya ialah sucikan harta kita dengan infak dan sedekah derma. Tuan-tuan, puan-puan semua, sebab menyumbang memberi ini, dia tidak pernah menghentikan nilai iman seorang. Sebaliknya, menyumbang memberi ini, dia akan meningkatkan nilai keimanan, nilai ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak pernah, kata Imam Suyuti, tidak pernah harta yang kita sumbangkan itu mematikan keimanan kita. Bahkan iman akan subur dan iman akan hidup sebab sumbangan kita. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, jelas, ya, dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita, saya baca kasih kepada tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Ma naqasa malun min sadaqatin. Hadis Imam Tirmizi, tidak pernah berkurang nilai harta yang disedekahkan, yang disumbangkan itu. Tak pernah mengurang nilai. Maksudnya itu nilai pahala, kerahmatan, sebab harta itu tak turun. Angkanya memanglah akan turun lah dari angkanya kita duit 100, derma RM30, baki 70. Memanglah, tapi itu angka duit. 100 kita dalam poket, derma 30, tinggal 70. Duit RM10, derma RM1, tinggal RM9, contohnya. Itu angka, tapi hakikatnya di sudut pahala, kelebihan, rahmat, di sebalik sumbangan kita, dia meningkat dan meningkat. Kemana akhirnya nikmat itu? Kepada kita. Jiwa kita, hati kita makin bercahaya, hidup kita makin berkat, umur kita makin dirahmati Allah, tenaga kita makin Allah berkati, usia Allah makin rahmati, banyak benda Allah akan beri kepada kita kebaikan disebabkan infak kita ke jalan kebaikan tadi. Ini di antara peringatan besarnya. So, dalam Al-Quran Allah sebut kepada kita surah Sabah 39. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Maksudnya, apa sahaja yang kamu belanjakan dalam hidup ini, kerana Allah Azza wa Jalla, Allah ganti balik. Allah ganti kembali. Fahuwa yukhlifuh. Allah ganti semula dengan mana? Allah ganti dengan apa? Rahmat menanti, berkat menunggu, kebaikan nanti, usia Allah berkati, nikmat hidup Allah angkat, darajah kamu Allah angkat, syurga menanti akhirnya. Makasih cahaya azif, apa tu cahaya, ya, di atas apa ni bersama pada hari ini, insya-Allah. Terutamanya lah kepada rakan kita pada Masjid Abdullah bin Zubair, ya, daripada Kuala Lumpur, ataupun Masjid Pengkalan TDM Kuala Lumpur. Baik. Ini masjid lama terkenal ni. Satu masa dahulu, kalau ikut sejarahnya, masjid yang begitu terfokus pengajian ketika mana adanya tentera udara di sekitar itu. Dan masa sekarang pun, okey, masjid apa ni terkawal dengan apa ni terbaik dari sudut program pun berjalan baik, insya-Allah. Baik. Jadi bab harta ni, dia satu benda yang boleh mengangkat keimanan kita dan keagamaan kita, keilmuan kita, bahkan utama ialah kita akan dapat redha Allah Azza wa Jalla. Betullah dalam hal ini, tuan-tuan, kita tak nak ada satu proses dalam agama ini yang disebut agama benda yang tidak boleh kita terima hakikatnya. Apa dia? Proses macam mana? Penyesalan. Penyesalan sebab pada masa hidup dia tak menyumbang, tak bersedekah. Lalu pada masa nanti dia mula meratap pada Allah Azza wa Jalla. Apa dia minta? Supaya Allah lewatkan kematian kalau boleh untuk dia berderma dan sedekah. La akhartani ila ajalin qarib.
Kalau Allah engkau lewatkan aku pada tempoh waktu yang untuk mati, tolong berikan aku rezeki untuk balik ke bumi untuk apa? Aku nak infak, nak belanja. Ini satu penyesalan yang tak ada nilai lagi dah tuan-tuan. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut kita nak beribadat di sudut sedekah bila? Masa kita belum mati. Contoh dalam surah Al-Baqarah 254. Allah sebut kita apa dia? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Allah sebut surah Al-Baqarah 254, hai manusia beriman, tolong belanja ke rezeki kami beri ni sekarang. Belum datangnya hari-hari kamu menyesal nanti. Hari kematian, hari penyesalan. Sekaranglah masanya. Anfiqu mimma razaqnakum. Belanja sekarang ini di atas apa yang telah kami rezeki pada kamu. Dan dalam keadaan bukan soal kuantiti, kualiti amal kita. Sedekah pada kualiti. Bukan kuantiti, banyak sikit bukan ukuran. Banyak pun ia, sikit ia. Yang tak ia, kedekut. Itu yang tak ia. Jadi dalam hal ini, jelas menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang nak diangkat darjah keimanan, dapat berkat harta, berkat rezeki, berkat usia, berkat amal, berkat ibadat, berkat hidupnya, infaknya tidak boleh padam daripada seluruh kehidupan dia seharian. Infak harta ini penting sebab dia menyucikan jiwa hati kita dan sebagainya. Ini benda-benda yang saya kira simple. Saya bawa ini untuk saya ikat sebab kita kapsul online. Saya bila sebut kapsul ini, pengalaman dengan TV ini, kapsul ini tak lama. Kapsul seminit setengah, 2 minit, 5 minit tu lama sangat dah. Mana kita bawa kepada satu isu yang orang boleh serap masuk dalam jiwa. Oh, itu poinnya. Bab sedekah, bab derma, bab ibadat, bab solat contohnya. Kapsul macam tu. Kapsul ni maknanya benda terus masuk. Macam kita makan kapsul ubat lah kan. Ambil ubat, ambil air segelas agaknya ataupun seteguk, kemudian terus masuk, selesai. Kapsul macam tu. Kapsul ini 20 minit cukup. Kita nak bawa sesuatu yang boleh orang faham. Di mana kita? Sebab penghujungnya, saya dah penghujung sekarang ini, dah masuk minit ke yang ke-46, bukan 40 ke 45 lagi dah. Yang penting adalah, dengan harapan, kesan daripada apa kita bincang hari ini, kita akan tengok di mana kita dengan 3 soalan. Soalan-soalan ini letak kepada saya, tuan-tuan, kita letak 3 soalan kepada kita semua, dan letak untuk cari jawapan. Cari jawapan. Pertama, kenapa kita diciptakan Allah SWT? Kenapa kita ciptakan kita? Yang kedua, apa kewajipan kita dalam agama ini? Ketiga, ke mana hujungnya kita nanti? Tanya soalan ini, insya-Allah kita akan tahu kita di mana berada, kenapa berada, ke mana hujungnya, menyebab kita akan lahir sebagai seorang mukmin yang berkualiti insya-Allah, mukmin yang ada nilai, ada harga insya-Allah. Wajar bukan mukmin yang tak ada harga nilai insya-Allah saja. Tidak nak. Itulah sekadar pertemuan kita pada hari ini dalam tempoh sekitar 48 minit dalam kapsul online Masjid Abdullah bin Zubair ataupun Masjid TDM Kuala Lumpur yang telah mengadakan program yang kita adakan kapsul online ini. Terima kasih banyak-banyak kepada pengurusi masjid dan seluruhnya, jawatan kuasa, kepada Tuan Imam kita dan seluruh yang hadir bersama saya petang ini. Walaupun dalam angka 14 orang, tapi insya-Allah view akan meningkat mudah-mudahan. Ya maklumlah, pukul 1 ni orang berehat, orang makan. Ya 12.30 orang sedang berada di kantin, di restoran, ya santai sambil sembang agaknya menanti Zuhur masuk. Tak apalah, kita ambil masa yang datang bersama saya balik. Banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan sampai mesej ilmu kepada diri saya, khasnya kepada semuanya, dan kita kembali kepada Allah dengan keadaan kita penuh keimanan kental di hati, di dada kita, dalam keadaan kita beriman kepadanya, diangkat darjah kita oleh Allah Azza wa Jalla, hidup dalam iman dan kita mati dalam iman. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.